ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد وعلى آله وأزواجه وذرياته وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. Ya Allah, ajarkanlah kami ilmu yang bermanfaat. Jadikanlah bermanfaat ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, serta tambahkan lagi ilmu kepada kami. Amin ya Rabbal Alamin. Jemaah yang saya kasihi, rindui sekalian, saya doakan sihat walafiat tuan-tuan. Mana-mana ahli keluarga tuan-tuan yang diuji dengan demam, ini musim dia. Mudah-mudahan menjadi penghapus dosa dengan kita bersabar dan redha, dan mudah-mudahan cepat sembuh tuan-tuan. Semoga kita dapat mengisi dengan sebaik-baiknya 10 hari pertama Zulhijjah ni, antara selepas Ramadan. Musim ataupun tempoh yang terbaik dalam setahun ialah 10 terawal Zulhijjah. Jadi 10 ni kita kena rasa besar tuan-tuan. Kalau tuan-tuan mampu puasalah sepanjang 10 hari ini. Kalau boleh khatam Quran, boleh khatam Al-Quran. Jadikan sebagaimana dalam bulan Ramadan. Besarnya pahalanya ataupun fadilat pada tempoh ini. Tuan-tuan rahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dan alhamdulillah kita isi masa kita malam dengan ilmu. Mudah-mudahan ini berganda pahala kita, berganda keredaan kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita korbankan masa kita, korbankan otak kita, mungkin balik kerja letih, tapi tuan-tuan push desak diri, paksa diri untuk sama-sama duduk dalam majlis ilmu ini. Orang kata gegarkan sikit otak. Mudah-mudahan ini pengorbanan tuan-tuan rahmat Allah. Ini musim orang kata pengorbanan. Kita nak berkorban yang besar, tak mampu lagi sifir dia, kita guna sikit-sikit. Saya berceramah tentang sekarang ni musim korban kan. Orang cerita pasal ibrah peristiwa korban. Fokus pada peristiwa Nabi Ibrahim menyembelih Ismail. Dan tuan-tuan dengarlah ceramah sana sini, banyak tokoh tambah yang tak perlu sebenarnya. Kita cukup ambil apa yang Quran sebut, walaupun ringkas, kita gabung yang ada dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Sedap dah tuan-tuan. Saya duk tengok, ya Allah sedap. Dan apabila kita kumpul tuan-tuan, baru kita nampak pattern. Ini pandangan saya lah. Peristiwa korban Nabi Ibrahim itu ialah kemuncak pengorbanan, iaitu dia korbankan anak dia. Tapi Allah didik manusia ni bertahap. Nabi Ibrahim sebagai anutan kita. Dan menariknya tuan-tuan rahmati Allah, baru saya perasan untuk kongsi pada tuan-tuan. Dalam ramai-ramai Rasul, para Nabi Allah Subhanahu Wa Taala, ada 2 orang Rasul yang Allah suruh ikut secara khusus. Pertama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah sebut laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir. Sungguh pada kamu, untuk kamu ada uswah hasanah. Ini perkataan besar, perisytiharan besar tuan-tuan. Ada uswah hasanah pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kena ikut. Jadi kita belajar sirah, belajar hadis tuan-tuan, kita bukan nak lawan, tapi kita nak betulkan cara fikir, cara pandang kita terhadap Nabi. Nabi ni bukan sekadar untuk kagum tuan-tuan, untuk kita kagum, rasa syok, rasa Allah. Ada pengajian sebelah sana, dia begitu, dia duk fokus ngaji tentang Nabi ni, nampak Nabi tu lebih luas sikit pada manusia. Sekadar kagum, puja Nabi, tak sampai begitu tuan-tuan. Ya, kecintaan kita begitu, tapi bukan setakat itu. Kita nak menadai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu tu fungsi utama dia. Ini Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah kata laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Nabi. Rupanya dalam Al-Quran
Allah guna satu lagi, uswah hasanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim. Surah apa tuan-tuan ingat? Mumtahanah. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu. Ibrahim, Allah guna perkataan uswah hasanah. Sungguh bagi kamu ada uswah hasanah, teladan terbaik, paling comel pada Ibrahim. Jadi kita kena ikut Nabi Muhammad, Nabi Ibrahim. Dan Nabi Ibrahim, Nabi yang kedua paling banyak Allah sebut dalam Al-Quran. Paling banyak kisah dia kedua selepas Nabi Musa AS. Panjanglah cerita, nak cerita pasal ininya. Tapi nak kata tuan-tuan rahmati Allah, peristiwa korban yang kita duk belajar Nabi Ibrahim korban, itu dah kemuncak dia tuan-tuan. Rupanya sebelum pada tu Allah didik Nabi Ibrahim untuk korban dulu. Pertama sekali korban diri. Itu dalam peristiwa dia rela berhujah, rela berpisah dengan ayah dia, sampai rela dibakar kena ni. Itu korban diri tuan-tuan. Kemudian sampai dia lepas pada tu selamat, dia keluar dah, berkahwin dengan Siti Sarah. Berlaku peristiwa iaitu Siti Sarah apabila dia pergi ke Mesir, masa tu lalu kawasan tak boleh nak buat apa, terus Jabbar, raja yang jahat, dia akan rampas mana-mana isteri yang dia kenal yang cantik, dia akan rampas, dia bunuh suami. Jadi ketika itu, ni adalah Sahih Muslim, ketika Nabi Ibrahim kata, dan ini Nabi sebut permulaan hadis ini, Nabi kata Nabi Ibrahim ni dia tidak menipu melainkan pada 3 kali saja, 3 tempat saja. 3 kali saja Nabi Ibrahim menipu. Itu pun kalau kita tengok, menipu dia terlebih daripada helah. 2 berkaitan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, 1 berkaitan dengan isterinya Sarah. Nama Sarah ada sabit dalam hadis riwayat Muslim. Yang pertama berkaitan dengan Allah, inni saqim. Itu peristiwa panjang cerita tuan-tuan. Nak cerita yang ketiga tu ialah berkaitan dengan Sarah. Apabila sampai tak nak elak dah, pergi satu tempat tu, lalu dia kata kat isteri dia, raja ni kalau dia tahu abang ni suami awak isteri, dia akan bunuh abang. Dia akan bunuh abang. Jadi nanti kalau orang tanya temu ramah soal siasat, kata awak ukhti, awak ni adik perempuan saya. Sememangnya pun awak ukhti fil Islam, adik perempuanku dalam Islam. Dan wa ma'alam, kata Nabi Ibrahim, aku tak tahu ada orang Islam lain lagi selain saya, abang dan awak. Nabi Ibrahim tuan-tuan hebat, hebat. Kita kemudian je rasa hebat dia Nabi Ibrahim ni. Tapi sebenarnya masa hayat dia orang tak kenal dia tuan-tuan. Bahkan dia Nabi yang tidak ada pengikut, Nabi Ibrahim ni. Tapi itu hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dia tak ada pengikut tuan-tuan. Pengikut isteri dia. Lepas tu yang kedua ialah anak saudara dia, Nabi Lut. 3 orang tu tuan-tuan. Nabi Lut dia jadi Nabi tersendiri, ada kaum tersendiri dah. Tinggal 2 orang tu tuan-tuan. Tapi Allah balas, Allah ganti usaha dia, kemudian keturunan dia tu menjadi Muslim, lalu menghasilkan Nabi. Ada orang begitu tuan-tuan. Masa hidup tak terkenal, tapi lepas mati tu jasa dia terkenal, kesan dia besar. Nabi Ibrahim AS. Jadi tuan-tuan, itu pengorbanan yang kedua, iaitu terpaksa korbankan isteri dia. Kalau kita lelaki tengok, memang peristiwa tu isteri dia dibawa, tengok isteri tuan-tuan kena bawa pergi. Macam mana tuan-tuan? Nabi Ibrahim tak boleh buat apa? Adakah Nabi Ibrahim penakut? Rela bertahan aku ni? Tak, memang akan mati. Tapi Nabi Ibrahim kata, bukan tak nak mati, elak mati. Dia tak boleh mati. Sebab 2 orang je Islam masa tu. Dan Nabi Ibrahim ada tanggungjawab. Paksa berpisah. Ini pengorbanan yang kedua. Korban isteri. Last sekali selamatlah. Dapat Siti Hajar balik lepas pada tu. Selamat. Dan ni besar tuan-tuan. Rupanya kalau kita fikir, korban diri ni dah satu pengorbanan besar dah. Tapi nak korbankan orang yang kita sayang, pasangan, isteri, suami, lain. Itu kita fikir macam mana? Kita rela sakit daripada isteri kita sakit. Ni kalau pasangan yang baik. Rela kita luka daripada isteri kita luka. Nabi pun buat macam tu. Nak kata korban diri tu lebih mudah banding korban orang yang kita sayang. Kemudian ada tahap yang ketiga,
Dan tahap yang terakhir ialah korban anak, tuan. Korban anak ni kadang ialah lebih payah daripada korban isteri. Cinta kita pada anak tu kadang lebih besar daripada cinta kepada isteri. Bukti dia, tuan-tuan, kalau berlaku kes perceraian, berebut anak. Suami isteri ni berebut anak, tuan-tuan. Perasaan kasih cinta pada sesama tu dia tak ada dah, tapi anak tak putus. Panjanglah cerita. Tapi nak kata tu, apabila kita kumpul nas Quran, hadis berkenaan Nabi Ibrahim, kita jadikan uswatun hasanah. Rupanya Allah didik pengorbanan itu bertahap. Lalu apa pengajaran untuk kita, tuan-tuan? Dan pengorbanan itu ialah bukti cinta. Dalam mana cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita ukurlah sendiri pada banyak mana pengorbanan kita untuk Allah, untuk agama. Dan tak sadut cerita pasal nak korban besar-besar kalau kita tak mula yang kecil-kecil. Jadi tuan-tuan, Allah pun susun. Apabila kita baca Quran, tengok lain Allah susun. Sebelum korban nyawa ni, korban harta dulu. Kalau harta ni kita tak nak korban, tak boleh nak korban, apatah lagi, tuan-tuan. Kalau setiap tahun tak boleh nak korban satu bahagian, tak payah cerita lah korban lain. Kita mula kecil dulu. Kemudian satu bahagian naik dua bahagian naik satu ekor terus. Betul. Situ ni Allah akan uji yang lebih besar lagi pada tu. Saya sebut, tuan-tuan, dalam kebetulan pula saya nak jadikan di tempat saya, surau saya, sebagai pusat derma darah setempat. Di tempat saya tu yang kita rasa segan, orang yang buat dari semasa ke semasa kempen derma darah ialah Persatuan Buddha situ. Buat derma darah, ada kain rentah, Allah kata, dan memang dia ramai. Saya buat kempen derma darah, rupanya pihak PDN, Pusat Derma Darah Nasional ni, apabila dia nak terima kita permohonan, kita ni pihak pengancur yang mula-mula nak buat ni, kita kena dapatkan senarai sukarelawan yang betul-betul nak ni 50 orang dulu. Jenuh, kan. Daripada awal tahun saya duduk ni kempen, dari Jumaat ke Jumaat, dari ni orang Jumaat, orang ni orang Islam kita. Jenuh, tuan-tuan. 2 kali tarikh tak boleh buat. Tak boleh buat. Nak derma darah, tuan-tuan. Kita orang Islam derma darah je. Bukan sampai tahap nak pergi jihad nanti. Memang nak keluar, nak hamburkan darah. Derma darah. Derma darah pun kita tak sanggup apa, tuan-tuan. Jadi begitu, tuan-tuan. Sifir pengorbanan ni kita mula sikit-sikit, tuan-tuan. Lepas derma darah, derma organ. Saya bukan nak sebut ni, bukan nak show off, tapi sebagai untuk boleh ikut, boleh ambil inspirasi. Saya antara pengikrar derma organ, yang mana kalau kita meninggal nanti ada kad, kita dah setuju bahawa organ kita tu didermakan, boleh ambil mana yang ni. Ada halangan dah dalam keluarga, janganlah menangis pun adalah isteri yang menangis. Kita nak apa lagi organ kita? Itu dah mati baik guna. Apabila saya sembang dengan orang bahagian hospital, orang yang duk menunggu organ ni kebanyakannya orang Islam, Melayu lah, orang Islam. Nak hati, nak ni. Organ memang tak cukup. Tapi yang banyak pula jadi pengikrar derma organ, orang bukan Islam. Ironik, tuan, malu, tuan. Kita tidak menjauhi pengorbanan tu. Bukan nak derma organ masa hidup ni, derma organ niat je pun. Derma organ setelah kita mati, itu pun tak buat apa, tuan-tuan. Jadi itu secara ibrah dia, pengorbanan panjang lah cerita. Minta maaf, tuan-tuan. Dia bawa ke situ tak masa ku apa ni. Baik, tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pengajian kita. Maafkan saya. Siapa yang ada buku, kita muka surat 10, muka surat 10. Izinkan saya minum air. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Baik, kita sambung pengajian kita menggunakan buku Asam Garam Rumah Tangga Nabi SAW. Dalam buku ini menghimpunkan hadis-hadis berkaitan dengan peristiwa yang berlaku dalam rumah tangga Nabi,
yang akan membuka mata sebahagian daripada kita untuk melihat bahawa kehidupan rumah tangga Nabi sangat manusiawi, sangat biasa, lalu menjadi hujah dan menolak alasan untuk tidak mencontohi Nabi SAW. Hadis yang ketiga yang kita akan baca ni sebenarnya ialah peristiwanya yang dikandung dalam hadis ini adalah sama dengan dua hadis yang kita baca sebelum pada ni. Tetapi kalau kita bandingkan, dia punya riwayat itu panjang. Riwayat itu panjang. Saya dah banyak dalam muqaddimah, saya nak baca terus. Cuma saya ingat kita baca dulu yang kedua paling kurang, kita patah balik, kemudian kita baca balik yang ketiga ini untuk tuan-tuan nampak gabungannya di situ. Kita pergi ke muka surat 7 dahulu. Muka surat 7 dahulu, kita baca terjemahannya terus. Hadis ini riwayat Al-Bukhari. Abdullah bin Abbas berkata, aku teringin sangat untuk bertanya kepada Umar tentang dua orang isteri Nabi yang Allah berfirman tentang mereka, in tatuba ila Allah faqad sagat qulubukuma. Jika kamu berdua bertaubat kepada Allah, maka sesungguhnya hati kamu berdua telah cenderung, yakni untuk menerima kebaikan. Surah At-Tahrim ayat 4. Lalu suatu masa aku pergi haji bersama beliau. Kemana saja beliau pergi, aku akan ekori sambil membawa sekantung air. Suatu ketika beliau pergi membuang air. Sekembalinya aku tuangkan air untuk beliau berwudu. Ketika itulah aku bertanya, wahai Amirul Mukminin, siapa dua orang isteri Nabi Allah sebut dalam ayat tadi? Beliau pun menjawab, aku hairan dengan kamu wahai Ibnu Abbas, Aisyah dan Hafsah lah. Selepas itu Umar pun bercerita panjang, dot-dot tu ada bahagian yang saya potong. Lalu Nabi menjauhi para isteri baginda disebabkan hal tersebut, yakni ketika Hafsah mendedahkan rahsia kepada Aisyah. Hadis Al-Bukhari. Baik, kita baca patah balik atau ke depan semula muka surat 10, tuan-tuan. Baik. Kat sini saya akan baca teks Arabnya. Ibn Abbas radhiyallahu anhuma yuhaddithu annahu qala makathtu sanatan uridu an as'ala Umar bin Al-Khattab an ayah. Tuan-tuan baca, kalau tak mampu tuan-tuan pergi pada terjemahan terus kat situ. Hadis ini riwayat Ibn Abbas, riwayat yang berbeza sikit daripada yang kita baca tadi, ringkas. Dia kata, aku simpan, aku duk tangguh, duk simpan setahun nak tanya Sayyidina Umar bin Al-Khattab tentang satu ayah. Fama astati'u an as'alahu haibatan lah. Sebab apa sampai setahun tu? Sampai setahun duduk tunggu tu, walau duduk sekali, duduk setempat di Madinah, nampak je hari-hari jumpa. Bahkan Ibn Abbas ni ahli mesyuarat negara, tapi kenapa sampai setahun tu? Dia jelaskan. Kalau dalam riwayat pertama tadi tak sebut kan, aku teringin sangat nak tanya. Teringin sangat tu rupanya setahun tunggu, tuan-tuan. Sebab apa ni? Aku tak mampu nak tanya. Sebab apa? Haibatan lahu, kerana segan nak tanya. Tak boleh, segan nak tanya Sayyidina Umar ni. Ni Sayyidina Umar, tuan-tuan. Orang rasa gerun dengan dia. Bukan manusia saja, tuan-tuan. Jin, syaitan pun gerun dengan Umar kan. Dalam satu hadis Nabi kata, kalau Umar lalu satu lorong, syaitan lalu lorong lain. Tak nak, tak boleh ni Umar. Dan Umar dapat haibah itu, tuan-tuan rahmati Allah. Allah campakkan, bukan sekadar dia tu Umar, bukan, tuan-tuan, tapi mesti ada sikap dia. Iaitu Umar ni terkenal seorang sangat tegas dalam hal agama. Dia sangat tegas. Kalau dia apa, dia ni. Nabi tak setegas dia. Dan banyak benda betul pandangan dia tepat dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala berbanding Nabi. Ada banyak peristiwa. Sampai kan ada orang kumpulkan peristiwa ini panggil muwafaqat Umar. Perkara-perkara yang kena, pandangan Umar ni kena dengan kehendak Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan dalam Al-Quran ada beberapa tempat, bahkan ayat Sayyidina Umar Allah abadikan, Allah jadikan sebagai ayat Quran. Ni Sayyidina Umar, tuan. Sebab dia betul-betul jaga agama dia, tegas dia ni. Haibah Allah campakkan, orang jadi takut. Dan dia menjadi penutup pintu fitnah kan. Apabila dia meninggal, pecah
Ibarat pecah pintu fitnah, mula masuk fitnah tu dalam agama. Ni Umar, tuan-tuan. Ibn Abbas juga bukan tak kurang hebatnya orang dia, tuan-tuan. Ibn Abbas sepupu muda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia hijrah bersama ayah dia Abbas, pak saudara Nabi, atau pak saudara Nabi sangat sayang. Sekarang dengan keluarga, budak yang sangat bijak. Nabi doakan dia, kita dah sebut beberapa kali hal ini. Dan kemudian membesar dengan sikap dia, tuan-tuan. Umur dia masa Sayyidina Umar menjadi khalifah, umur itu mungkin belasan ataupun awal 20-an. Tapi Sayyidina Umar dah lantik dia jadi ahli mesyuarat negara, ibarat begitulah bahasa kita, ataupun senator, kan. Sampaikan ada sahabat-sahabat Nabi yang lain tak puas hati. Mereka berkata pada Umar, kami ada anak sebaya dengan budak ni ramai, tapi tak masuk, tak sampai boleh masuk mesyuarat dengan kita orang tua sekali. Tapi ni rungutan. Kadang begitu, tuan-tuan. Ni sifat manusia. Kita menilai orang, menilai ni. Betul, secara umum je usia itu lebih matang, lebih pengalaman. Tapi tidak menafikan ada orang muda yang datang lebih istimewa, lebih hebat daripada orang lama kita ni. Dan Nabi SAW orang pertama apabila Nabi bawa bentuk Madinah, Nabi tak kisah bab senioriti, tuan-tuan. Ada ketika Nabi kira bab senioriti, ada ketika tak. Nabi lantik komander orang muda, Usama. Memang sahabat Nabi tak puas hati, tapi Nabi lantik itu ada sebab. Memang orang yang terbaik. Islam ni, kalau kita ikut sunnah Nabi, Nabi lantik orang untuk satu tugasan, memang orang yang terbaik. Yang ni kita kena amal. Yang ni prinsip. Dalam hari ini, tuan-tuan, dalam kehidupan kita tak selalu cerita orang rasuah apa semua. Kalau kita ada kuasa, tuan-tuan, kita ada kuasa untuk lantik orang, untuk apa, tuan-tuan, amanah kita, tuan-tuan, untuk kita bagi jawatan, bagi tugasan tertentu itu kepada orang terbaik. Bukan sebab keluarga, bukan sebab itu. Tapi payahlah, tuan-tuan. Payah. Ada saya baru sembang dengan seorang ni. Dia orang besar di satu tempat kerajaan lah. Pengarah tak ingat dia bagi apa. Datang keluarga, tuan-tuan, nak minta nak masuk tender kantin. Dia pun kata masuk cara betul lah. Submit tender apa semua kita nilai. Ui, marah orang dia. Marah saudara-saudara. Allah, tak saya tolong langsung lah. Itu bahasa Kelantan. Tak saya tolong langsung. Waris diri. Kena marah, kan. Sampai datuk dia buat apa mu lagu ni. Pak darum mu je tu. Dia duduk main tu. Tapi dia tegas tak? Kantin je lah kantin. Memang aku pengarah situ. Tapi untuk nak jalankan operator kantin, nak orang yang betul-betul operator yang terbaik. Kalau dia terlayak, kita nilai dia, kita baik kat dia. Tapi nilai ketegasan itu, marah keluarga. Tuan-tuan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Baik. Ibn Abbas, Sayyidina Umar lantik dia sebagai ahli mesyuarat negara. Ada sahabat Nabi tak puas hati sebut tadi. Sampai satu hari Sayyidina Umar panggil, duduk satu mesyuarat ni. Dia tu pun tanya, "Idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nas yadkhuluna fi dinillahi afwaja." Surah An-Nasr. Ya. Apabila datangnya bantuan Allah dan muka, lalu kamu melihat manusia ramai masuk Islam. Ila akhir ayat. Apa tafsiran kamu? Sayyidina Umar tanya kepada semua sahabat. Sahabat ni pun tanya, ini berita kemenangan Islam. Ini cerita tentang gini, gini. Last sekali, okey. Ibn Abbas, apa tafsiran kamu tentang surah ini? Ibn Abbas kata, surah ini Allah nak khabarkan kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sekarang orang kata, betul. Yang tu yang kami masa muda tu kami nampak yang tu. Dia lebih memahami, tuan. Orang muda. Bahkan nanti kita akan tengok apa anak-anak murid dia, antara Tawus, dia tabi'in, dia kata aku sempat bersama dengan 70 orang sahabat Nabi, aku pergi belajar gini-gini ni. Last sekali aku mulazamah dengan budak juga, dengan Ibn Abbas juga, sebab ilmu yang dia banyak
banding dengan orang sini. Ni Ibnu Abbas, tuan-tuan. Lalu satu hari orang tanya dia, macam mana awak boleh dapat ilmu macam hebat macam ni? Kita belajar tentang satu orang hebat apa semua, fadilah dia semua. Bukan sekadar kita kagum dia, tuan-tuan. Tapi kita kalau boleh ambil sikit perangai dia cukup, tuan-tuan. Kata Ibnu Abbas, setelah kita tahu dia ni hebat apa semua ini, dia dapat doa Nabi ya, tapi usaha dia tu, tuan-tuan, kita belajar. Dia kata, apabila anak murid dia tanya, dia kata, bi lisanin sa'ul wa qalbin aqul. Dia kata, aku dapat ilmu ni, kumpul ilmu pada aku. Sebab apa? Dua sikap, tuan-tuan. Lisanin sa'ul, lidah yang bertanya, wa qalbin aqul, dan hati atau fikiran yang sentiasa berfikir. Ini asas ilmu. Asas menuntut ilmu begitu. Kita bukan dengar saja, tapi kita berfikir, kritis. Tuan-tuan boleh kritis. Saya mengajar itu apa yang tak betul. Saya ada tempat-tempat saya pergi mengajar, dan saya sangat suka tempat itu sebab jemaah dia bertanya. Dan dia bertanya tu kadang kita tak terfikir. Dan dia kritis. Ustaz ni. Tak begitu pun jawab. Yang boleh kita jawab. Tuan-tuan rahmat Allah. Ini Ibn Abbas panjang, tuan-tuan. Baik. Fama astati'u an as'alahu haibatan lahu. Aku tak mampu nak tanya dia kerana haibah, gerun. Hatta kharaja hajjan fa kharajtu ma'ahu. Sampailah satu masa dia pergi haji, aku pun ikut haji bersama dengan dia. Tuan-tuan nampak tak? Ada perincian bandingan riwayat yang kita baca awal tadi. Falamma raja'na wa kunna bi ba'd at-tariq adala ila al-Arak li hajatin lahu. Lalu kemudian setelah kami pulang, dalam perjalanan pulang, bukan pergi haji ni, dia tunggu ni bukan on the way daripada Madinah ke Mekah, nak balik dah selesai haji ni, mungkin tak jumpa ruang, balik tu baru jumpa ruang. Masa bila dalam perjalanan, tengah jalan, Sayyidina Umar pun adalah ilal Arak, pergi di Arak. Arak ni nama pokok. Arak ni bukan arak minum kita, tuan-tuan. Arak apa, kayu sugi tu, kita ambil kayu sugi tu kan, ni dari pokok arak ni lah. Saya sendiri pernah tengok pokok tu, saya duduk belajar sana sekejap, ada kawan tunjuk, rupanya bersepah tapi berjalan, tuan-tuan. Bersepah, tu memang kawan tu dia ambil ranting, dia potong-potong, dia buat ni. Kita boleh pilih yang cantik kalau yang kecil. Ni pokok arak, dia pokok semak lah, tuan-tuan. Pokok semak bersepah. Kalau nak tuan-tuan bayangkan berupa dia macam, kalau kita ni macam pokok ni, tuan-tuan, pokok teh. Ada pokok teh perhiasan. Tapi kita tak nampak teh perhiasan ni sebab, ataupun teh betul lah. Orang buat apa, teh perhiasan ni orang buat apa, pagar. Kita trim tu nampak petak je, kan. Tapi kalau kita biar, macam mana? Dia jadi merimbun, jadi sepok, jadi itu, jadi macam semak. Dan dia ranting bersimpang siu. Lebih kurang macam tu, tuan-tuan, dia punya pokok arak tu. Jadi zaman dulu, zaman yang tidak ada sistem tandas apa semua macam tu, cara nak buang airnya duduk di sebalik semak tu lah, gali lubangnya, mencangkung, lepas, tuan. Saya, kampung saya dulu, saya sempat, zaman saya sekolah menengah, saya sempat, tuan-tuan, malam tu bawa cangkul, bawa apa, lampu suruh satu, pergi jauh gali lubang ni, zaman dulu. Dan situ secara tak langsung berlatih keberanian. Jadi Sayyidina Umar pergi sana, lalu itu peluang dia. Faqaftu lahu hatta faragha thumma sirtu ma'ahu. Aku pun tunggu, tercegat, tunggu dia kat situ sampai dia selesai. Aku pun berjalan bersama dia. Hadis ni setakat ni, tapi kita gabung dengan riwayat yang kita baca awal tadi, riwayat yang kedua. Masa bila dia tanya tu, iaitu ketika dia berwuduk, kan. Sayyidina Umar ni, Ibn Abbas, dia bukan tunggu saya, tunggu sekali dengan sekantung air. Untuk apa? Untuk Sayyidina Umar ambil wuduk. Ni sunnah para sahabat Nabi SAW, mereka sangat jaga. Saya ulang, selalu sebut, mereka ni, tuan-tuan, kita banding dengan kita. Saya selalu tertampar baca hadis macam ni. Mereka sangat menjaga diri dalam keadaan sepanjang masa ada wuduk.
keluar daripada buang air, ambil wuduk pada tempat yang payah, suasana mereka payah air, tapi itu jaga tuan. Saya Bilal, kita tempat mudah air, tapi kalau tak boleh jaga tu wuduk sepanjang masa dalam diri kita, tak ada alasan tuan-tuan. Tak saya kata tuan-tuan ni saya nak banding dengan saya, Allah. Saya nak Umar. Mereka begitu. Jadi standby, tahu dah perangai. Lepas pada buang air, nak berwuduk. Ibn Abbas dah standby dah. Dia pun tuang air untuk kawan tu. Time tu dia tanya. Sembasirtu ma'ahu. Macam ni air. Faqultu ya Amirul Mu'minin, wahai Amirul Mu'minin, aku bertanya, man allatani tazaharata 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min azwajihi, siapa ya dua orang isteri Nabi yang tazaharata, yang dua-dua ni berpakat untuk mengenakan Nabi, untuk mengenakan Nabi. Kalau riwayat yang kita baca awal tadi, dia tanya siapa dua orang isteri Nabi yang Allah sebut dalam ayat itu, kan? Ni tuan-tuan, kenapa berbeza ni? Kenapa berbeza riwayat lain? Ini tuan-tuan, kita kena berterima kasih dengan ulama-ulama hadis. Mereka merakamkan peristiwa yang berlaku, yang diriwayatkan oleh para sahabat Nabi tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam sejujur-jujur mereka. Nah, yang mereka terima begitulah. Dan kat sini apabila kita tengok tentang Nabi, dicerita secara makna, tapi dijaga dia punya makna tu. Kemudian lepas pada tu tak berubah, tuan-tuan. Sebab itu untuk nak belajar satu hadis, nak rasa keseronokan satu hadis, tuan-tuan, kita kena kumpulkan semua riwayat. Dia berbeza kita belajar hadis, belajar hukum. Belajar hukum kebanyakan dia ulama ambil yang riwayat yang dah pendek. Kata Nabi, qala Rasulullah SAW gini untuk hukum. Walau kalau kita kumpul, kalau kita buat tadrib, saya suka buat, bila kita ada maktabah syamilah, kita kumpulkan hadis Nabi sebut itu, kita run dalam maktabah syamilah, kita akan keluar semua riwayat yang ada, kita akan baru tahu rupanya Nabi sebut ni dalam Sahih Bukhari, Sahih Muslim, hukumnya sekadar Nabi sebutlah. Nah, tapi rupanya dalam riwayat lain Nabi sebut tu dia rupanya ada konteks, ada cerita. Yang tu lagi seronok, tuan-tuan. Kita belajar hadis, tahu cerita, tahu konteks, lagi seronok. Kita dapat menggambarkan apa yang berlaku zaman Nabi. Paling kurang begitu, tuan-tuan. Ini cara mengaji ni mudah-mudahan melengkapi pengajian hukum, hakam, tuan-tuan rahmati Allah. Itu begitu. Baik. Ada kepentingan dia masing-masing. Kata Sayyidina Umar, kata Ibn Abbas, siapa dua orang isteri Nabi yang duk berpakat nak kenakan Nabi ni? Faqala Umar, tilka Hafsah wa Aisyah. Dua orang tu ialah pertama Hafsah, anak dia sendiri. Yang kedua Aisyah. Dalam riwayat kita baca tadi, Sayyidina Umar sebut sebelum tu, wa ajabilak ya Ibn Abbas. Pelik ni awak Ibn Abbas tak tahu. Sayyidina Umar dia terkejut apabila Ibn Abbas tanya soalan ni berkaitan ayat Quran, sebab tak sangka Ibn Abbas tak tahu. Walhal dia sangat menyanjung tinggi Ibn Abbas. Masa tu tidak ada dia kata orang sahabat Nabi yang lebih menguasai Al-Quran lebih daripada Ibn Abbas. Tapi ada benda dia tak tahu. Waktu orang kata, pelik ni Ibn Abbas. Tapi Ibn Abbas tak malu, tuan-tuan. Walau bidang kepakaran dia tak tahulah. Tapi dia bertanya. Baik. Lalu kata Ibn Abbas, jawab balik. Lepas dia tahu dah jawapan, rupanya Hafsah Aisyah. Baru tahu, tuan-tuan. Setahun tunggu nak tahu dua soalan tu. Faqultu, kata Ibn Abbas, wallahi in kuntu la uridu an as'alaka an hadha munzu sanah. Sungguh saya duk nak tanya ni setahun duk tunggu. Fama astati'u haibatan lak. Tapi tak boleh nak tanya sebab gerun dengan awak. Umar balas, fala taf'al. Jangan buat macam tu. Ni pendidikan tu berlaku, tuan-tuan. Sayyidina Ibn Abbas masih lagi belajar. Sayyidina Umar tegur, fala taf'al. Jangan buat macam ni. Apa sampai setahun tunggu soalan nak tanya. Ma dhananta anna 'indi min 'ilmin fas'alni. Kalau awak tahu
Kalau awak rasa saya ni ada ilmu tentang suatu perkara, tanya. Fa in kana li ilmun khabartuka bihi. Kalau betul awak tanya dan saya betul saya tahu, saya mesti akan bagi tahu kamu. Ini kalau kita baca syarah ulama, urai panjang dalam Imam Fathul Bari, Imam Hajar Fathul Bari urai panjang, ada ilmu kat sini tuan-tuan. Sebagai murid macam mana, sebagai guru macam mana. Nah, ilmu dia punya pengaik dia ialah bertanya, tuan-tuan. Dan begitu cara kita menghargai guru ialah bertanya. Sebab itu kalau ada aliran pengajian yang menyekat daripada anak murid dia bertanya, ni tak kena dengan sunnah, tuan-tuan. Ini tak kena dengan gaya para sahabat Nabi SAW. Oh, dia kira gaya guru cakap pelajar terima saja. Itu bukan gaya Islam, tuan-tuan. Nah, bertanya. Dan jangan simpan, jangan segan tanya. Dan dengan soalan itu akan keluar ilmu lagi. Kadang guru ni dia tak pandai nak cakap, tak ada apa, dia cerita umum begitu. Saya ramai guru macam tu, ya orang Arab ni. Tapi kita sangat seronok apabila orang tanya, keluar ilmu dia. Baru nampak kat ilmu tu. Saya pernah ditegur oleh guru saya, Syekh Dr. Abdul Qadir Zanki, dia orang Iraq. Masa saya belajar di Syarjah, jumpa dengan guru pada guru dia. Tuan-tuan, saya belajar kat sana, Prof Hashim kat sana. Dia dah tua. Antara subjek yang saya boring ialah dengan Prof Hashim tu. Dia dah tua. Dia cerita selamba macam tu, gitu. Kita pun tak tanya. Pelajar Arab pun dia lebih kurang tanya gitu. Saya balik Malaysia, sembang dengan doktor saya ni. Awak jumpa ni Dr. Prof Hashim. Dia lah guru saya, hebat dia gini. Saya dah kata oh, yang tu paling guru paling saya rasa tak sonok. Sebab tak syok. Awak tanya tak soalan gini? Tak tanya. Kena marah. Tak, itu Prof Hashim ni awak kena tanya soalan. Tanya soalan dia akan keluar ilmu gini. Masa saya belajar dulu cerita masa dia belajar gitu. Rupanya begitu, tuan-tuan. Tuan-tuan rahmat Allah SWT. Baik. Dan tengok apabila Sayyidina Umar, lepas ni kita akan baca panjang hadis, bermula daripada soalan yang ringkas. Siapa dua orang isteri Nabi yang berpakat nak kenakan Nabi? Itu je, dapat jawapan Hafsah dan Aisyah. Lalu Sayyidina Umar pun bagi orang kata apa, maklumat tambahan. Summa qala Umar radhiyallahu anhu, in kunna fil jahiliyah ma na'uddu lin nisa'i amran. Patut dah habis dah soalan tadi, jawapan dah habis dah. Tapi bersembang lagi, tuan-tuan, sebab soalan. Dia kata beritahu pada Ibn Abbas, kami zaman jahiliyah dulu, perempuan ni kami tak ambil kira langsung. Ini satu kenyataan sangat penting, tuan-tuan, untuk kita nampak Islam dan untuk kita betul cara pandang, tuan-tuan. Kita nak bandingkan Islam, nak nampak kehebatan Islam, apa yang dibawa zaman Nabi dah, tuan-tuan, bandingkan dengan jahiliyah sebelum Nabi bawa agama tu. Bandingkan dengan apa yang diamalkan oleh Rom dan Parsi, baru kita akan nampak Islam ni begini. Jangan bandingkan Islam ataupun apa yang berlaku zaman Nabi dengan zaman sekarang. Yang ni musuh Islam guna kesalahan berfikir, tuan-tuan. Dia kata dia ambil hadis Nabi gini-gini peristiwa, dia kata tengok Islam ni kolot gini. Dia banding dengan zaman dia hari ni, dia banding dengan orang, dengan masyarakat dia. Islam mengungkung wanita gini. Banding dengan dia zaman ini. Salah, tuan-tuan. Salah penilaian. Jadi kita jangan terpengaruh. Begitu juga dalam isu perkahwinan Nabi dengan Sayyidatina Aisyah. Ini isu besar yang jadi ini. Mereka guna sampai hari ini ada perkataan yang mereka guna pedofilia, Nabi soal pedofilia yang membangkitkan kemarahan umat Islam di India yang tempoh hari. Nah, secara tak langsung mereka banding. Nabi kahwin kanak-kanak, Nabi ni gini. Banding dengan zaman sekarang. Zaman sekarang ada jenayah-jenayah pada kanak-kanak ni gini. Nah,
Banding dengan zaman sekarang yang tidak ada dah. Orang jarang dah ada kahwin kanak-kanak bawah umur. Jauh lah tuan-tuan. Walau zaman itu tidak jadi isu. Jadi kita kena beza. Jadi kat sini kena tahu. Sayyidina Umar kata, kami zaman jahiliah, perempuan ni kami tak ambil kisah langsung. Tuan-tuan. Hatta anzalallahu fihinna ma anzal wa qasama lahunna ma qasam. Sampailah kami masuk Islam ni, Allah turunkan ayat demi ayat demi ayat tentang mereka, dan Allah peruntukkan hak demi hak tentang mereka. Baru kami berubah cara fikir, baru kami nampak perempuan ni besar, ada tempat. Dan ni kita akan kata Islam betul memartabatkan wanita. Islam mengangkat ibu. Kita tengok ayat Al-Quran. Islam mengangkat anak perempuan. Hadis-hadis Nabi begini. Banding dengan jahiliah tuan-tuan, banding yang di Parsi, banding apa di Rom, baru kita akan nampak tuan-tuan. Bismillah. Kata Sayyidina Umar lagi, فَبَيْنَ أَنَا فِي أَمْرٍ أَتَأَمُّرُهُ إِذْ قَالَتْ إِمْرَأَتِي لَوْ صَنَعْتَ كَذَا وَكَذَا. Satu hari aku tengah duduk fikir tentang satu urusanku, duduk fikir, tak tahulah urusan apa, tak disebut. Lalu isteri aku datang mencelah, kata kepadaku, "Lau sana'ta kadza wa kadza." Abang, apa kata abang buat macam ni, bagi cadangan. Isteri bagi cadangan tuan-tuan. Faqultu, Sayyidina Umar kata, aku pun terus tak puas hati balas. Faqultu lah, "Ma laki wa lima hahuna wa fima tukallufiki fi amrin uriduhu." Harusnya awak ni bawa terbiak ni. Buat apa awak ke sini? Dan apa awak ni susah-susah nak menyibuk hal saya ni? Ni Sayyidina Umar tuan-tuan. Dia sebelum pada peristiwa ini tuan-tuan, dia terbawa lagi dengan zaman jahiliah. Bahkan dia kata, kalau kita baca riwayat yang pertama, budaya orang Mekah, kami nak naghlibun nisa, kami orang lelaki, kami dominan terhadap isteri. Perempuan, isteri tak boleh kata apa. Tu masa duduk di Mekah, zaman jahiliah awal Islam. Tapi apabila pindah Madinah, kaum di sana, isteri itu boleh duduk bersembang sekali. Berbeza. Nabi, walaupun Nabi orang Mekah, tapi gaya Nabi gaya orang Madinah. Isteri boleh bersembang, boleh bagi pandangan, boleh tak setuju. Dan ni pertama kali berlaku dalam rumah tangga Sayyidina Umar, apabila isteri dia bagi pandangan. Tak pernah. Tu dia kata, buat apa awak ni? Buat apa di sini? Buat apa awak menyibuk hal saya ni? Tak pernah ni. Isteri dia ni sudah berhijrah ke Madinah. Isteri dia dah mula dah. Orang kata, bukan terikut, tapi ni gaya orang Madinah. Dengar cerita kawan, jiran, boleh je bersembang dengan suami ni. Lalu nak amal dalam ni. Tapi suami dia Sayyidina Umar tak boleh terima. Tuan-tuan rahmat Allah SWT, tak tahu gaya tuan-tuan macam mana masing-masing. Tapi saya kenal dalam keluarga saya ada yang memang mengamalkan gaya Mekah. Isteri dia tak boleh nak kata apa-apa tuan-tuan. Suami kata, kita balik kampung ni pergi ni. Isteri langsung tak boleh. Dia dah train awal-awal dah. Awal-awal kahwin dia dah train dah. Boleh ke? Hak dia lah tuan-tuan. Tapi kalau yang mana lebih sunnah, taklah tuan-tuan. Yang lebih sunnah, gaya Madinah. Nabi buka ruang terbuka bagi pandangan isteri. Ni, sebagaimana kita akan baca nanti. Dia marah isteri dia balas balik tuan-tuan. Tak pernah juga isteri dia cakap tu, balas balik. "Ajabal laka ya ibn al-Khattab." Pelik abang ni. "Ma turid an turaja'a anta." Maksudnya ni dah pendek, kita baca riwayat yang sebelum pada ni berlaku balas cakap lagi. Isteri kata, tak boleh ke bang saya ni? Awak apa ni? Hal saya apa nak menyibuk? Lepas tu isteri jawab lagi. Awak menjawab. Isteri ni baru dia jawab sini. Dah pelik lah abang ni, makin pelik. Abang tak boleh terima saya jawab berbalas cakap ni. "Wa inna banataka la turaji' Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Walhal anak abang sendiri biasa je balas cakap dengan Nabi ni.
Ini realiti rumah tangga Nabi, tuan. Bahkan sampaikan apa? Hatta yadhallu yawmahu ghadban. Bahkan pernah apabila isteri ni bercakap, bukan lawan cakap, kadang tak setuju gini, sampai Nabi marah, sampai tak bercakap seharian. Realiti rumah tangga Nabi, tuan-tuan. Ni biasalah berlaku ada ketika dia. Rumah tangga Nabi pun berlaku hal yang sama, tuan-tuan. Tak kita nak burukkan Nabi SAW sama sekali, maupun isteri Nabi SAW. Kita bagi lalu azan atau terus? Terus panjang tu, saya paksa cepatkan, insyaAllah kita ambil masa 10 minit lagi, kemudian saya buka soal jawab. Itu kata isteri Sayyidina Umar. Lepas Sayyidina Umar tahu tu, faqama Umar fa'akhadha rida'ahu makanahu hatta dakhala ala Hafsah. Umar tahu betul, first time dia tahu bahawa Hafsah isteri anak dia pun boleh lawan cakap macam tu. Terus dia pergi jumpa anak dia. Dakhala ala Hafsah, pergi jumpa anak dia. Faqala laha ya bunayya, wahai anak. Ni bahasa lembut, tuan-tuan. Saya tekankan saya dekat sini. Tulisan ni dia tidak ada intonasi. Dan kita tahu Sayyidina Umar ni orang tegas. Tapi kita boleh tahu dengan penggunaan bahasa yang digunakan. Ni bahasa Arab gitu. Sayyidina Umar sebut ya bunayya. Seruan apabila disebut di depan dia ialah masa tu bercakap secara lembut. Bercakap secara lembut. Apalagi menggunakan perkataan bunayya untuk anak perempuan, wahai anakku sayang. Ataupun laki, ya bunayya, wahai anakku. Kalau bahasa standard, bahasa kasar, dia akan sebut ya bint, wahai anak perempuan. Atau ya laki, ya ibn. Tapi orang Arab apabila nak sebut lembut, anak lelaki tadi ya bin, dia akan sebut ya bunayya. Kalau perempuan ya binti, dia akan sebut ya bunayya sebagai dalam ni. Masa Umar sekarang ni dia cakap secara lembut kepada anak dia. Jangan tu orang kata oi Sayyidina Umar marah ni. Jadi tanya lembut anak dia, ya bunayya, wahai anak, innaki la turaji'ina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta yadhalla yawma ghadban. Betul ke awak balak-balak cakap dengan Nabi sampai ada pernah Nabi marah tak cakap semalaman? Ni cara Sayyidina Umar lembut, tuan. Saya kagum Sayyidina Umar ni, dia dengan anak dia lembut. Nanti kita akan tengok perangai Sayyidina Abu Bakar, dia dengan anak dia tegas. Sifat berlainan, ni manusia sama, tuan-tuan. Dan sebut ya bunayya juga, tuan-tuan. Apabila tuan-tuan baca Al-Quran nanti, baca surah Nabi Ibrahim secara khusus, ada satu tempat dialog Nabi Ibrahim apabila cakap dengan ayah dia, ya abati, ya abati. Di situ ulang, ada Allah ulang beberapa ayat di situ. Di situ masa tu tuan-tuan bayangkan Nabi Ibrahim sedang bercakap secara lembut, ya abati lima ta'budu syaitan, wahai ayah, kenapa ayah sembah berhala? Bahasa lembut, tuan-tuan. Ya abati in akhafu in massani, wahai ayah saya takut ayah nanti kena azab ini. Bahasa lembut, ya abati. Sebab lepas pada tu ayah dia jawab, tuan-tuan. Ayah dia marah. Ayah dia kata apa dah? Ayah dia lepas tu dia kata ya Ibrahim. Ayah dia, hei, engkau nak aku berpisah dengan Tuhanku ke wahai Ibrahim? Seruan tu duduk belakang. Berubah. Nabi Ibrahim cakap dengan ayah dia lembut, ya abati, wahai ayah, gini. Lepas habis cakap tu, ayah dia kata, araghibun anta an alihati ya Ibrahim. Tu ayat dia. Araghibun, adakah kau nak aku ni tinggalkan Tuhan-Tuhan aku, wahai Ibrahim? Seruan tu duduk di belakang. Itu kasar. Kita pun begitu, tuan-tuan, nature. Bila kita nak siapa orang lembut, kita sebut nama dulu. Anak ke, kan? Abang pergi ambil air. Tapi kalau kita marah, kita tersebut nama depan tu. Apa saya buat sini abang? Ada belakang nama abang. Quran guna, tuan-tuan, untuk kita memahami cara dialog itu. Jadi kat sini, tuan, Nabi Sayyidina Umar guna bahasa lembut. Dia tanya anak secara lembut, betul ke awak pernah berlawan cakap dengan Nabi sampai Nabi merajuk semalam tak bercakap? Fakta penting rumah tangga Nabi. Faqalat Hafsah,
Wallahi inna la nuraji'ahu. Hafsah kata, betul lah ya, bukan saya seorang je ya, kami biasa macam tu, kami biasa. Ini rumah tangga Nabi, tuan-tuan. Allah, bukan nak kata Nabi ni dayus, tak. Bukan nak kata isteri Nabi ni derhaka, tak, tuan-tuan. Tapi keterbukaan yang Nabi buat dalam rumah tangga. Lalu ayah dia kata, ni kita cepatkan, tuan-tuan. Ta'lamin anni uhadhdhiruka 'uqubatallah wa ghadab Rasulullah ya bunayya la yaghrannaka fi hadhihi. Ini nasihat anak dia. Anak, takut Allah, jangan buat macam tu lah, jangan gini-gini ni. Tuan-tuan baca nanti. Takut ni nasihat seorang ayah, tuan-tuan. Ini secara penting, saya ulang selalu sebut. Saya tak sampai tahap tu lagi, tuan-tuan mungkin sebagai tuan-tuan mungkin sampai tahap itu, iaitu ini juga disebut dalam syarah, mendidik anak, tuan-tuan, kita sebagai ayah, sebagai ibu, tak terputus, dia berlaku sepanjang hayat. Walaupun anak kita itu dah jadi isteri, suami orang, dah jadi ayah, ibu orang. Bukan kita kata dah ada keluarga pandai-pandai lah, yang kita tak berkenan, tak apa, pandai-pandai lah, dia pergi pandai lah. Tak, tuan-tuan, tak betul. Kita kena tegur sebagai Nabi ni Sayyidina Umar buat. Sebab didikan anak tu ni, bahkan rupanya mungkin lebih diperlukan, tuan-tuan. Anak dia nak besar duduk dalam keluarga orang apa semua, kita ada pengalaman dah lalu ni, kita nasihat. Nampak benda yang tak betul, kita ni, saya lalu kena nasihat. Kalau mak saya, kalau pergi rumah orang, bawa buah tangan, tu adab. Dan sangat sensitif kalau orang tak bawa buah tangan. Bukannya nak ni, tapi adab kita orang Melayu. Baik, itu peringatan. Lepas tu duk komen, ada sepupu sepapat datang selamba tak bawa tangan. Kena bagi tahu lah. Bismillah. Ringkas, tuan-tuan, minta maaf, saya ambil sikit lagi. Thumma kharajtu hatta dakhaltu ala Ummi Salamah liqarabati minha. Kemudian lepas keluar dari rumah Hafsah, aku pun keluar, singgah pula rumah Ummu Salamah. Ummu Salamah isteri Nabi lagi, kita sempat nak hurai. Ummu Salamah, dan Ummu Salamah dengan aku ni, kata Sayyidina Umar, ada hubungan rapat, dekat, bukan sebarangan. Fakallamtuha, aku pun mengadu kat dia benda yang sama. Apa ni isteri Nabi buat gini, tak boleh, Nabi gini. Faqat Ummu Salamah dengar je. Lepas tu dia pun jawab, ajaban laka ya ibn al-Khattab, pelik awak ni Khattab. Dakhalta fi kulli syai'in hatta tabtaghi an tadkhula baina Rasulillah wa azwajihi. Pelik awak ni Umar, semua benda awak nak campur. Hal Nabi dengan isteri dia pun awak nak campur, nak menyibuk juga. Kena batal macam tu. So Umar kata, fa akhadhatni wallahi akhdan kasartani an ba'di ma kuntu ajid. Dia cakap macam tu terus, yang aku duk fikir tak jadi apa dah. Terus dia ni. Fa kharajtu min 'indiha, aku pun balik macam tu. Salah saja Umar. Baik. Wa kana li sahibun min al-ansar idza ghibtu atani bil khabar wa idza ghaba kuntu ana atihi bil khabar. Ini cantik, tuan-tuan. Allah lagi membayangkan apa suasana zaman Nabi. Tuan-tuan nampak, soalan satu je, cerita panjang, nampak tak berkaitan apa semua, tapi begitu sebenarnya. Awal-awal hadis diceritakan, didiskusikan konteks, baru kita dapat ambil, menjiwai apa yang sedang berlaku. Dia cerita lagi kepada Ibn Abbas. Dia kata, masa tu saya ada seorang jiran. Saya buat carian jiran ni, Ansar ni, nama dia Aus bin Khawli. Nanti kita ada masa kita cerita tentang dia. Aus bin Khawli, rupanya Sayyidina Umar ni dia pakat dah. Dan ini memang cara para sahabat Nabi. Dia pakat, dia bergili. Ada hari kawan ni tak pergi kerja, duduk rumah bersama dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut solat bersama Nabi, dengar kuliah Nabi. Kawan ni pergi kerja. Bergili, esok kawan ni pula. Hari yang kawan ni duduk bersama Nabi, kawan tu pergi kerja, malam tu balik bersembang, report, kuliah tadi Nabi tadi gini. Begitu cara. Sebab mereka bukannya sepanjang masa, bukannya kata sahabat Nabi ni tak ada kerja, duduk berjuang, duduk cerita kan. Mereka membina kehidupan, ekonomi, kerja semua. Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar ada kerja masing-masing. Bukan sepanjang masa berjemaah dengan Nabi, tak. Ada terlewat, itu realiti. Tapi mereka tetap mengatur masa. Sibuk macam mana, cara yang boleh buat ni atur. Dia cara Sayyidina Umar begitu. Dia berpakat dengan kawan, dengan jiran dia.
Kita gili hari pergi kerja. Lalu cerita. Baik. Pada masa itu, wa nahnu natakhawafu malikan min muluki Ghassan. Dzukira lana annahu yuridu an yasira ilaina. Masa tu pula keadaan dia apa? Kami duk bimbang-bimbang dengar cerita, dengar khabar, risikan bahawa Raja Ghassan datang nak serang Madinah. Ghassan ialah kerajaan Arab masa tu. Dia ada dua kerajaan besar. Walaupun banyak kerajaan kabilah, tapi sebenarnya ada dua kerajaan besar Arab pada masa itu, pada zaman Nabi, Ghassan dan Manazirah. Ghassan kerajaan Arab yang orang panggil proksi kepada Rom. Dia bayar ufti kepada Maharaja Rom. Manazirah kerajaan proksi kepada Parsi. Itu secara geopolitik begitu. Dan dua kerajaan ni dia panggil buffer. Jadi penampan kepada dua empayar ni. Itu yang bergaduh apa semua tu. Yang hancur dulu proksi ni dulu. Itu cara politik empayar. Dan Ghassan ni orang Arab ya, kerajaan Arab, tapi agama dia agama Nasrani. Apabila tuan-tuan baca kisah sejarah perang Mu'tah, Nabi pergi lawan Rom kan, bukan direct orang Rom tu, tak tuan-tuan. Ni Ghassan. Lawan Ghassan ni. Dia masuk itu panggil Rom, Ghassan. Masa tu ura-ura dengar risikan Ghassan nak datang serang Madinah. Faqad imtala'at suduruna minhu. Jiwa kami sesak, dibayangi dengan tu, negara nak kena serang. Itu tuan-tuan, keadaan bukan tenang, bukan keadaan ni. Dalaman, pergolakan dalaman Yahudinya, munafiknya, luaran serangan Quraisynya, tadi ni empayar Ghassannya, itu keadaannya. Baik. Fa idza sahibil ansar yaduqqul bab faqala iftah faqultu ja'a Ghassan. Baik. Dalam riwayat lain saya cari, tak sebut dalam ni, malam tu, dia sebut malam. Malam tu kawan aku datang lain macam, datang ketuk pintu, tong ketuk pintu kuat pula, rasa macam kalut. Dan ada riwayat sebut, dia kata, dah tidur ke rumah ni? Walah tak pun, tapi nak cepat sampaikan berita tu. Kalau biasanya ketuk pintu, datang apa cerita? Tadi Rasulullah cerita gini-gini. Biasa je, selamba, cool. Tapi malam tu yaduqqul bab, iftah, buka. Ada benda penting. Jadi saya Allah buka pintu, tu tanya, Ja'a Ghassan ni, Raja Ghassan datang ke? Sebab tadi situasi dia. Kata kawan dia, bal ashaddu min dhalik. Tak. Tapi nak cerita ada benda lebih besar lagi dahsyat lagi. Tuan-tuan, apa benda lebih dahsyat daripada kerajaan nak kena serang? I'tazala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam azwajahu. Nabi ceraikan isteri-isteri dia. Hadis ni habis kat sini tuan-tuan, dan hadis tu panjang lagi. Kita akan jumpa nanti dalam perbincangan akan datang. Saya nak berhenti setakat ini, tapi tuan-tuan boleh rasa dramatiknya, rasa pada para sahabat Nabi, benda yang lebih dahsyat ialah hal rumah tangga tu Nabi, keadaan Nabi sendiri. Dan betul tuan-tuan secara politiknya, kerana rosak rumah tangga, kalau kita runtuh rumah tangga pemimpin, menjejaskan kerajaan, tu lagi dahsyat. Yang Nabi ceraikan isteri. Betul ke Nabi ceraikan isteri? Itu soalan tu tergantung untuk kita terokai kemudian nanti. Tuan-tuan, minta maaf saya ambil masa lebih. Saya buka kalau ada soalan. Tak ada tuan-tuan? InsyaAllah tuan-tuan rahmat Allah, sekadar itu saja. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.